ditubuhkan. Siap ya. Oke, berapa lama sudah ditubuhkan? Tandanya dalam satu syarikat tuh kita kena tahu berapa lama soal syarikat itu ditubuhkan. Kalau syarikat tuh contoh baru 2 tahun, 3 tahun, kita pun ragu mau orang kata mau mulakan bisnis kan. Sebab kita pun tidak tahu macam mana 10 tahun akan datang. Sebab dalam syarikat nih, dalam masa 10 tahun syarikat akan kena orang kata goyang lah maksudnya. Tapi kalau kita tengok syarikat itu sudah berapa tahun, contoh kita bagi contoh Forever lah kan. Forever sudah berapa tahun? Sudah lebih 40 lebih tahun. Jadi kita tahu syarikat Forever tuh dia memang sudah cukup lama dan sudah cukup kuku untuk kita masuk dan join dalam satu bisnis Forever tuh. So dalam memilih tips nih adalah salah satu berapa lama sudah ditubuhkan. Kalau satu syarikat tuh baru orang kata macam baru memula ataupun baru 2 tahun 3 tahun, kita tidak tahu 10 tahun akan datang, kita tidak tahu apa akan terjadi dengan syarikat tuh. Oke, itu yang pertama. Oke, dan yang kedua ada beberapa negara. Oke. Oke, apa maksud ada beberapa negara nih? Maksudnya syarikat satu produk tuh ataupun satu syarikat tuh dia bukan hanya ada di Malaysia saja, tapi penerimaan baik untuk orang di luar negara sana. Kita bagi contoh lah produk lokal di Malaysia. Kalau produk lokal di Malaysia dia hanya ada di Malaysia saja kan, sekitar Malaysia saja. Tapi kalau kita mau pilih produk ataupun bisnis yang lebih bagus adalah yang mana satu syarikat tuh bukan saja di Malaysia dia penerimaan baik di Malaysia, tapi di luar negara pun penerimaannya baik, sangat baik. Jadi tandanya satu syarikat tuh dia menunjukkan produk itu sangat baik. Jadi insya Allah boleh paham ya. Jadi bukan negara Malaysia sejak penerimaan baik kelebihan kebaikan produk tuh, tapi di luar negara sana contoh Brunei, Singapura, Jepun, dorang pun menerima baik produk tuh tanda satu syarikat tuh memang terbaik lah. Oke, dan yang ketiga ramai yang sudah berjaya. Oke, apa maksud di sini ramai sudah berjaya? Kita tahu satu syarikat tuh dia sudah kuku lama, kan? Dan dia punya satu produk tuh diterima baik untuk banyak negara. Dan kita mau tahu berapa ramai sudah yang berjaya dalam syarikat nih. Kita kena kaji. Contoh, ramai dia sudah mengeluarkan lebih 1 juta, 10 juta, jutawan dalam syarikat tuh. Jadi tanda syarikat tuh memang sangat bagus lah. Macam Ustaz Sufyan katakan, kalau orang kata kalau kamu punya downline buat 1 juta, tidak mustahil kamu pun buat, tidak mustahil kamu pun akan ikut buat 1 juta. Jadi memang orang kata kalau orang lain, orang atasan kamu boleh buat 1 juta, tidak mustahil kamu pun boleh buat 1 juta. Jadi kalau kamu tengok satu syarikat tuh, kamu tengok syarikat tuh memang banyak, sangat-sangat banyak yang mengeluarkan ataupun banyak membantu orang-orang luar sana untuk berjaya. Tidak mustahil kamu salah satunya orang yang berjaya. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, prestasi. Prestasi prestasi jualan menaik. Apa maksud prestasi jualan menaik ini? Sebagai contoh sekarang nih kan, zaman orang kata virus COVID kan, kita tahu semuanya banyak syarikat-syarikat di luar sana kan, bisnis-bisnis yang di luar sana yang orang kata tergendala, banyak yang sale menurun. Tapi kita di Forever nih, syarikat Forever nih, walaupun kita orang kata efeknya banyak di syarikat-syarikat yang lain, tapi dalam Forever nih kita still kuku. Malahan masa zaman pandemik nih kita punya sale lebih daripada yang orang kata yang biasa. Di waktu 10 tahun orang katakan setiap syarikat tuh dia akan ada masalah 10 tahun akan datang kan. Tapi dalam Forever nih kita bukan 10 tahun. Walaupun zaman pandemik sekarang orang kata musim pandemik nih, di saat orang-orang punya syarikat, orang punya bisnis jatuh menurun kan, menjunam ke bawah, tapi dalam Forever nih kita kuku tanpa kena efek ataupun kena tempias daripada virus nih, maksudnya daripada pandemik nih. Jadi tandanya dalam syarikat tuh kalau memilih satu syarikat bisnis tuh kita kena tengok 4 nih, sangat pentingnya. Kita kena tengok berapa lama sudah ditubuhkan, berapa lama dia bertahan. And then ada berapa negara. Macam saya cakap bukan di Malaysia, saya bukan penerimaan di Malaysia, tapi banyak negara. 160 lebih negara yang menerima baik kelebihan produk Forever nih. Dan yang ketiga berapa ramai Sobat Jaya. Dan yang keempat prestasi jualan menaik.
Jadi dalam 1 tahun tuh kalau kita tengok graf, orang kata graf bisnis naik turun kan, tapi dalam bisnis forever nih, dia bukan naik turun, dia terus mendatar naik ke atas. Jadi itu adalah salah satu orang kata terbaik lah. Oke, itu bagian syarikat lah. Oke, sekarang kita masuk bagian produk. Oke, dalam memilih produk, dalam satu bisnis tuh, pertama ialah bukan produk, bukan produk keras. Apa maksud bukan produk keras nih? Maksud produk keras nih, orang akan beli satu kali beli, oke sudah cukup. Saya bagi contoh seperti penapis air. Mana ada orang beli penapis air tiap-tiap bulan kan? Bulan ini beli, bulan depan repeat order lagi bulan-bulan. Ada orang beli begitu? Kan 5 rumahnya 5 penapis air itu mustahil lah kan? Jadi produk keras nih produk yang susah mau jual. Jadi kita punya kata kita punya customer nih, kita bukan mau pakai untuk sebulan 2 bulan, oke. Kita cari yang baru. Tidak, kita mau pakai lama. Kita mau pakai dia lama. Jadi bukan produk keras nih, bukan produk orang kata susah mau repeat order lah. Jadi yang kita buat sekarang nih, bisnis yang kita pilih sekarang ini adalah salah satu syarikat yang bukan produk keras. Maksudnya kalau orang beli repeat order, orang beli dia akan repeat order lagi. Jadi tidak susah untuk dijual, tidak susah untuk buat sale. Maksudnya begitu. Oke, itu maksudnya itu yang pertama lah. Oke, akan main cantik tulisannya. Tulisan orang percaya memang begini. Oke, yang kedua head to toe. Apa maksud head to toe? Salah. Oke, maksud head to toe nih, produk yang dijual dalam satu syarikat tuh bukan satu produk semata-mata ya. Maksudnya saya contoh sebagai contoh lah, produk tuh Forever ataupun syarikat Forever tuh dia hanya mengeluarkan aloe vera gel saja. Maksudnya kita susah lah mau upsell kita punya orang kata sell kita daripada 500 ke naik 1.000. Kita jual benda yang sama hanya satu saja. Tapi dalam Forever nih ataupun dalam syarikat memilih bisnis nih, kalau orang mau memilih bisnis nih, pastikan bisnis yang kamu pilih itu bukan produk, maksudnya bukan produk satu saja, tapi daripada ujung kaki hingga ke ujung rambut orang tertarik. Maksudnya sudah tahu kelebihan ini, dia tahu akan ada lagi satu produk. Oh ini bagus untuk ini, oh ini bagus untuk ini. Jadi tidak satu untuk kita promo. Maksudnya kalau kita buat sell 500, dia tidak akan jadi 500, dia akan naik kepada 1.000, naik kepada 5.000. Maksudnya banyak produk yang kita jual. Itu yang maksudnya. Apa maksud head to toe? Itulah maksudnya. Oke, maksud yang ketiga monopoli. Apa maksud monopoli? Maksud produk monopoli ini, dia di mana satu syarikat tuh dia bukan hanya keluar satu produk tuh, orang kata satu produk tuh harganya tuh prestasi harganya tuh turun naik. Tapi kita mau satu syarikat tuh dialah pengeluar, dialah peladang, dialah penanam, dialah pengedar. Tidaklah orang kata dia ambil daripada sebagai contoh manjaganin ataupun aloe vera lah sebagai contoh. Dia jual produk aloe vera, tapi aloe vera tuh bukan daripada syarikatnya. Dia beli kepada orang lain. Jadi kalau dia beli daripada orang lain, jadi produk tuh bila prestasi jualan menaik, dia akan upkan lagi harga. Jadi bila upkan harga, produk jualan tuh dia akan menaik daripada harga yang biasa ke luar biasa. Tapi dalam Forever nih, dia kalau kita beli dalam Forever nih, monopoli produk nih dialah pengeluar, dialah penanam. Jadi tiada penurunan, tiada penaikan harga dalam buat sale. Jadi kalau begitu harganya dia akan tetap begitu saja harganya. Jadi insya Allah boleh paham. Kalau paham komen 3 supaya saya tahu oh dia ini paham. Oke gitu kan. Oke, dan yang keempat ada hak cipta. Apa maksud hak cipta? Maksudnya bukan saja satu produk tuh, bukan saja dia orang kata kelulusan JPM, bukan saja dia kelulusan daripada halal jakib, tapi satu produk tuh orang kata dia tidak ada yang tiru maksudnya. Kalau produk Forever ataupun produk kita yang kita jual ada tiru kita punya produk, maka produk yang kita jual tuh prestasi kita punya jualan kira bersaing. Paham gak? Bersaing. Jadi tapi dalam Forever ini dia ada hak cipta ya. Dia ada hak cipta dan orang lain tidak boleh tiru apa produk kita sebenarnya. Apa produk yang kita jual sebenarnya.
Bukan saja ada kelulusan halal jakim, tapi kita kena ada hak cipta. Jadi orang lain tidak akan ambil, tidak akan tiru apa produk kita sebenarnya. Produk apa yang sebenarnya kita jual. Jadi pentingnya bukan saja halal yang penting, tapi hak cipta dalam produk itu pun juga penting. Jadi insya Allah boleh paham ya? Jadi boleh paham tips memilih produk tuh, pastikan produk tuh bukan produk keras, maksudnya bukan susah untuk kita jual, senang orang yang lain, orang repeat order. Dan kedua, head to toe, maksudnya satu produk tuh kita orang lain beli dan kita daripada hujung kaki dengan hujung hingga ke hujung rambut, bermacam-macam jenis produk. Jadi orang tidaklah bosan mau beli satu produk tuh itu, ya kan? Dan yang kedua, monopoli produk, yang mana dialah pengeluar, dialah peladang, dia penanam, dialah pengedar. Dan yang keempat paling penting dalam produk itu ada hak cipta. Orang lain tidak boleh tiru kita punya produk. Oke, itu apa namanya? Itu bahagian produk lah. Oke, ini tadi bagian produk, sekarang kita tengok bagian untung. Oke, yang pertama yaitu simple. Apa maksud simple? Maksudnya produk nih, kalau kita pilih satu syarikat tuh, dia simple, maksudnya orang atasan kita ataupun kita punya downline buat begini, kita pun senang tiru. Ataupun contoh, maksudnya kalau kita mau join satu syarikat nih, kita kena ada kelulusan, contoh mesti ada PhD, mesti ada master baru boleh masuk join. Jadi benda tuh rasa macam susah lah kan. Rasa susah, mesti ada PhD baru boleh join. Kalau ada PhD tidak boleh join. Jadi tapi dalam forever nih ataupun dalam syarikat kita nih, siapa yang mau berjaya semuanya boleh join. Yang penting kena usahalah kan. Jadi yang pertama kena simple. Tidak semestinya kau ada kelulusan ataupun keluarkan modal yang orang kata sekali join kena kena join, sekali join mesti daftar 4.000, ataupun kita contoh bagian pairing kan, orang bawah mesti dapat 5.000, yang sebelah pun kena 5.000. Kalau tidak sama, orang atas tidak boleh dapat bonus. Nak mau begitu. Tapi dalam forever nih, siapa yang usaha lebih dia akan dapat lebih. Jadi orang kata simple kan. Jadi insya Allah. Oke, kita masuk yang kedua, mudah ditiru. Apa maksud mudah ditiru? Maksudnya downline kita buat 1.000, kita pun boleh buat 1.000. Tapi kalau downline kita boleh buat sampai 5 juta, kita pun boleh buat sampai 5 juta. Jadi apa yang downline kita buat, berapa sale yang downline kita boleh buat, begitulah aja kita akan dapat. Jadi tidak memeningkan, tidak memenatkan, mendaftar pun senang, tidak perlu ada kelulusan, tidak perlu ada orang kata kelulusan yang tinggi untuk masuk join, tidak perlu. Yang penting kita mau sungguh-sungguh, sangat mudah. Yang penting di mana ada jalan, ya macam mana tuh? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Gitu ya sebenarnya lah. Oke, yang ketiga menguntungkan. Oke, apa maksud menguntungkan nih? Mana ada orang mau buat mana ada orang mau berbisnis nggak menguntungkan? Mana ada mau begitu. Jadi apa-apa yang kita buat, of course kita mau untung. Buat banyak tapi tidak untung, rugilah. Rugilah kalau orang begitu. Jadi semuanya apa sih bisnis yang kita buat semuanya mau untung. Nggak kira lah bisnis itu kecil kah, besar kah, syarikat yang besar kah, syarikat yang kecil kah, dropship kah, orang kata agent, semuanya apa yang kita buat semua kita mau untung. Tapi dalam forever nih ataupun dalam syarikat nih, kalau kita memilih satu syarikat, pastikan syarikat tuh banyak untung. Macam contoh, saya bagi contoh macam begitulah, dapat bagi contoh kan. Macam tidak berfungsi pula otak nih, mau bagi contoh. Allahu Akbar. Oke, ya Allah. Oke. Itu yang ketiga. Sekarang ini yang keempat, tidak membebankan. Cantik ya tulisan, Masya Allah. Tidak membebankan. Maksudnya apa tidak membebankan? Contoh lah, kalau orang tuh jadi dropship. Dropship paling-paling kalau syarikat, orang kata kalau syarikat lain untung paling-paling 500.000. Sedikit kan. Tapi dalam syarikat kita nih, dalam syarikat forever nih, untung lain. Bonus lain. Macam-macam kita dapat. Jadi tidak membebankan. Kalau kita contoh kita jadi dropship, jual banyak-banyak, apatah lagi kalau sistem poin ataupun sistem pairing. Mau kalau sistem poin kena banyak poin baru dapat banyak untung. Tapi dalam forever ini tidak. Siapa yang berusaha dia yang akan dapat banyak.
Jadi insya Allah dalam forever ini kita tengok itu saja. Syarikat, produk, untung. Oke, paham Saka? Paham Saka? So, kalau paham komen 333. Supaya saya tahu pahamkah ataupun tidak. Oke. Kejap Oke, sekarang nih 3 tips kan. Oke, coba kamu bayangkan dalam satu syarikat tuh dia hanya ada syarikat, ada untung, tapi tiada produk. Coba kamu bayangkan. Dia ada syarikat, cakap syarikat ini, untung ini cerita untung duit money. Ada. Tapi bila cakap syarikat ada untung, tapi sebenarnya dalam bisnis tuh apa yang sebenarnya kau jual? Apa yang sebenarnya kau jual? Inilah dinamakan money game. Banyak orang tidak tahu sebenarnya. Kalau orang yang tahu tuh tahulah, alhamdulillah. Yang tidak tahu cerita pasal syarikat, cerita untung, tapi tiada benda yang mau dijual. Inilah yang dinamakan money game. Ini yang dinamakan money game. Oke, sekarang nih coba kita bayangkan lagi ada produk, ada untung tapi tiada syarikat. Coba bayangkan. Ada untung, ada produk tapi tiada syarikat. Persoalannya sekarang nih produk itu dari mana sebenarnya? Kita tidak tahu dari mana. Itu yang bikin pening lagi. Ada untung, cerita produk, cerita money duit pasal untung, tapi tiada syarikat. Persoalan sekarang siapa pengeluar sebenarnya nih? Dari produk dari mana sebenarnya nih? Oke, sekarang yang kedua ada syarikat, ada produk, tapi tiada untung. Mau ke begitu? Syarikat punya lagah, produk punya lah terbaik. Sekali bila buat bisnis tiada untung. Orang kata penat kan? Menjual sini menjual sana, buat sell sini sana, and then tiada untung. Jadi penat. Oke, jadi dalam 3 memilih bisnis nih, itu yang paling pentingnya. Pertama, tahu syarikat dulu. Dan yang kedua, produk. Dan yang ketiga, untung. Jadi dalam memilih bisnis apa yang terbaik untuk pendapatan ataupun buat sell juta-juta, gitu kan. Orang kata buat sell yang banyak ataupun dalam memilih bisnis yang betul dengan yang orang kata betul lagi benar kan. Kita kena tengok 3 nih. Pastikan 1 syarikat. Macam saya terangkan tadi, berapa lama syarikat sudah tubuhkan, berapa lama jutawan yang sudah dikeluarkan, prestasi jualan, berapa negara penerimaan baik negara. Luar negara berapa banyak negara penerimaan baik dalam satu syarikat itu. Dan kedua, produk apa yang dia jual, apa kelebihan, apa kebaikannya, ada hak cipta atau tidak, bukan produk keras. Jadi itu yang paling sangat penting. Dan yang keempat, simple, mudah. Orang kata macam mana downline kita boleh buat, kita pun boleh buat. Jadi tidak membebankan, tidak perlu pun ada STM, tidak perlu pun ada PhD, master, tidak perlu. Yang penting kita mau di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi insya Allah boleh paham. Kalau paham, komen 99. 99 jangan call 99, nanti lain jadinya. Jadi insya Allah itu sejak saya punya penyampaian itu hari ini. Insya Allah semoga paham apa yang saya sampaikan. Dan yang paling penting dalam bisnis tuh guru saya selalu pesan yang penting mentor. Syarikat macam mana pun kamu buat, kalau mentor kamu salah, mentor kamu tidak betul, pun susah juga untuk terus dalam bisnis. Jadi insya Allah itu siap penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Okey. Semua dapat sesuatu tak hari ni? Dapat tak poin-poin dia ni? Okey ke okey? Cuba komen sikit okey ke? Kalau okey komen, faham tak? Ada soalan nak tanya ke? So pernah tak sebelum ni masa buat bisnes tak terfikir pun benda-benda ni, main buat je, main jual je, main mula je, ada tak terfikir nak kaji, nak ambil tahu tips-tips ni? Betul tak? Right. So
Lepas ni dah tahu dah macam mana nak buat bisnes. So ini adalah modal yang kita boleh share dengan kita punya prospek. Kita cakap dengan dia, saya nak share ni adalah sebagai ilmu. Sharing macam mana supaya kita tak tertipu dengan company-company dekat luar, produk-produk dekat luar contohnya kan. Ni tips saja supaya mereka ada guideline. Betul. So kita kena faham semua ni. Okay, so untuk topik pertama, tips pilih bisnes, ada soalan tak nak tanya? Masya Allah. Amazing. Okay, kalau ada boleh komen je dekat sana. Dekat chat room. So saya nak jemput pula kita punya speaker kedua hari ni. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof daripada Jerantut untuk sharing 3 konsep. 3 konsep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya-Allah. Okey, insya-Allah saya untuk pada malam ini untuk belajar untuk kita sama buat perkongsian berkenaan dengan GEP. Bersama saya ada buku GEP. Jadi bersama anda semua ada ke buku ni? Masya-Allah. Okey, bagi yang masih belum ada, boleh dapatkan daripada upline anda. Dan buku GEP ni yang terkini ada yang lebih cantik, kulit yang lebih keras dan lebih tersusun. Cuma saya pun belum dapatkan lagi, insya-Allah. Ini semua adalah perkara yang penting dalam business forever. So sangat penting selepas kita mengetahui apakah syarikat ataupun company yang paling terbaik untuk kita join. Kita dah tahu dia punya produk, syarikat dia macam mana, lepas tu dia punya keuntungan dia macam mana, plan marketing dia punya keuntungan dia macam mana. Jadi sangat perlu juga untuk kita tahu marketing plan. Okay. Dan marketing plan ni lah sangat penting supaya kita tahu syarikat yang sedang kita join ni tidak, yang pertamanya tidak melanggar syariat, masih lagi patuh syariah. Lepas tu yang kedua tidak ada unsur penindasan. Sebab business forever dia termasuk dalam business MLM. Okey, tetapi dalam masa yang sama dia masih lagi patuh syariah. Okey, apa yang saya dapat daripada perkongsian daripada ustaz-ustaz yang ada dalam business forever, bahawa antara poin yang penting, business forever tidak seperti mana business MLM yang lain, kerana yang ni yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Okay? Kerana ada 3 perkara yang penting yang tiada. Okay, bukan yang ada ya. 3 perkara yang penting yang tiada terdapat di dalam business forever. Disebabkan 3 perkara ini menyebabkan forever satu syarikat yang diiktiraf yang masih lagi patuh syariah. Okay. Dia bukanlah termasuk dalam skim piramid yang kita biasa tengok yang bucu 3 tu, kerana di situ dia ada unsur penindasan dan diliverkan sebagai MLM yang diharamkan. Kalau kita tengok dalam forever, dia hanya ada 3 level sahaja. Okey, bila masuk level yang keempat, dia terus putus dan dia akan masuk tim lain. Okey, sebelum itu insya-Allah yang pertama, business forever ni telah wujud di dunia ini pada tahun 1978. Okey, kalau mengikut kiraan tahunnya adalah 43 tahun telah bertapak di dunia. Lama ke sekejap? Masih baru ke sudah lama? Okey, tadi pun dah ada pencerahan berkenaan dengan syarikat. So sangat penting bila mana syarikat yang dah lama ni bertapak, dah lama wujud, maka dia telah melalui tempoh dipanggil krisis ekonomi. Okey, dalam yang diberitahu tadi,
dalam tempoh 10 tahun sekali akan berlaku. Jadi nak menunjukkan bahawa syarikat ini memang sangat kukuh. Okey. Dan dalam masa yang sama, apa lagi yang ada pada Forever yang special adalah Forever adalah sebuah company ataupun syarikat yang paling banyak bayar bonus kepada mereka yang join dalam bisnes ini. Itu dia. Okey. Sebab itulah kita yang dah tahu ni bisnes Forever ni adalah satu bisnes ataupun tijarah. Kita perlu share kepada orang lain. Kenapa? Kerana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu apa dia? Biasa Ustaz Zamzam biasa sampaikan, biasa beritahu pada kita bahawa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu apabila dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia kasih pada dirinya sendiri. Ini hadisnya adalah umum, bukan sahaja dari sudut agama tetapi dari sudut kehidupan sebagai satu orang manusia. Okey. Kita tahu jiran kita dalam keadaan susah. Tapi adakah kita kita hanya membiarkan mereka dalam keadaan kesusahan? Jadi kita perlu membantu mereka. So dalam bisnes ni kita dah tahu syarikat, kita dah tahu apa marketing plan yang ada. So kita kena kongsi dengan rakan yang lain. Okey, yang pertama. Konsep yang pertama yang ada dalam Forever, okey, yang saya beritahu tadi adalah tiga perkara yang tidak ada dalam Forever yang menyebabkan Forever adalah bisnes yang paling terbaik. Yang pertama, tiada orang tengah. Okey. Tiada orang tengah. Maksudnya apa dia? Syarikat Forever Living dia menguruskan semuanya daripada penanam, pengeluar, pengedar sehinggalah ke center-center yang berada di seluruh negara. Itu dia. Okey. Jadinya dia tidak menggunakan orang tengah. Dia tidak panggil syarikat lain untuk menjadi ejen dia ataupun tolong bersama-sama untuk bawa produk ke tempat-tempat yang ada di seluruh dunia. Tidak. Syarikat Forever menguruskan kesemuanya. Dan apa yang ada di center itulah adalah daripada syarikat Forever sendiri. Okey. Dan center yang berada di seluruh dunia ni semuanya adalah hak milik syarikat Forever. Okey, dia bukan pinjaman ataupun bayar bulanan, tidak. Dia beli terus bangunan-bangunan HQ yang ada di seluruh negara. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan tiada orang tengah? Okey. Bila mana kita kata tidak ada orang tengah, so maknanya kita yang masuk join ni adalah direct terus dengan syarikat. Jadi syarikat dia hanya mengambil 30% sahaja daripada keuntungan setiap produk yang dia keluarkan. Okey, hanya 30%. Okey, kalau saya boleh tulis. Nampak ke sini? %30. Okey, hanya 30% sahaja. Jadi dan bagi mereka yang join Forever ni, mereka akan mendapat sebanyak 70% ataupun 70%. So sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat berbaloi. Okey. Jadi kalau kita tengok syarikat lain, bila kita tengok syarikat lain 70% tadi kan, yang ni kita 70%. Jadi ini keuntungan yang kita dapat daripada syarikat Forever, bukan sekadar duit tetapi banyak lagi perkara hadiah ataupun insentif yang disediakan oleh Forever. Okey. Okey, kalaulah syarikat yang kita join yang ada orang tengah, okey, kita cerita pula pasal ada orang tengah. Bila mana syarikat yang ada orang tengah, so syarikat dia dah ambil 30%. Orang tengah dia akan ambil 35%. Dan sesiapa yang join dalam company tersebut, dalam syarikat tersebut, dia akan mendapat 35%. Maknanya jumlah yang sangat sedikit. Nampak ke? Oh, tak nampak.
Okey. 30, 35 dan 35. Okey. Syarikat dah ambil 30, orang tengah ambil 35% dan yang ketiga, yang kita yang baru join ni, okey, kita akan dapat bahagian hanya 35%. Okey. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam Malaysia lah, kita tengok sebenarnya tak banyak syarikat yang mempunyai kilang sendiri. Okey. Jadi kita tengok apa yang berlaku bila mana kita panggil founder lah. Bila mana dia tidak ada syarikat sendiri ataupun kita panggil kilang lah. Maksud syarikat adalah kilang. Bila mana dia tidak ada kilang sendiri, maka dia terpaksa deal ataupun dia terpaksa berhubung dengan kilang untuk membuat produk dia. Okey. Jadi di situ berlaku apa dia? Kilang dia buat produk, lepas tu setelah selesai buat produk, bila dia packaging tu, dia akan letak muka founder ataupun kita panggil orang tengah lah, dia lah orang tengahnya. Okey, lepas tu dia akan pergi ke agent, stokis dan sebagainya. Sebab itu mana lebih untung? Kita mendapat 70% ataupun 35%. Jadi itu persoalan dia. Jadi untuk dalam syarikat Forever tidak ada orang tengah, kita direct terus dengan syarikat. Itu yang ada dalam Forever Living. Jadi mereka yang bila mana mereka yang dah join syarikat selain daripada syarikat Forever yang hanya 35% saja, maka susah untuk kita menjadi kaya. Yang kaya siapa dia? Yang kayanya adalah orang tengah. Orang tengah ni, dia panggil orang tengah ni, dia akan rekrut, dia akan buat program, dia akan cari ejen selama yang mungkin untuk masuk di bawah dia dan dia yang akan naik menjadi kaya. Dan orang yang join bisnes macam ni, dia susah untuk jadi jutawan. So, nampak jelas Siapa yang jelas nampak boleh komen 1. InsyaAllah. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey. Okey, seterusnya kita nak bincang berkenaan dengan kan kita kata 30% syarikat Forever yang ambil, 70% tu syarikat Forever dia bagi dalam bentuk macam mana? Dia bagi dalam bentuk bukan sekadar duit tetapi dengan cara yang lain juga. Okey, apa dia? Yang pertama dipanggil untung runcit. Untung runcit bermula daripada 15% sehingga 48%. Okey, ini yang pertama. Maknanya banyak. Contoh kita tengok dalam Forever, dia ada 15 ni maksudnya ahli nervous lah. Siapa-siapa yang sudah daftar sebagai ahli nervous, maka persennya adalah sebanyak 15% dapat potongan daripada setiap produk yang dia beli. Okey. Dan 48% ni adalah tahap dipanggil manager. Okey, kita ada 5 anak tangga dalam Forever ni punya end game dia, nervous, assistant supervisor ataupun VIP, lepas tu supervisor, lepas tu assistant manager dan peringkat paling terakhir adalah manager. Atas pada manager tak ada, cuma dia ada lagi tambahan nama lain lah, tapi yang paling tinggi adalah manager. So ahli nervous dia telah mendapat 15% ataupun 15% sehingga 48% ni adalah manager. So kalau kita tengok dari segi persen setiap barang, setiap produk, dia bukan kira keseluruhan. Setiap produk walaupun satu kita beli pada syarikat Forever, tetap kita mendapat 15%. So di situ 50%, kalaulah kita beli aloe vera gel, harga market, harga jualan biasa RM99, kita akan mendapat RM84. So kalau kita buat jualan, kalau kita jual pada orang lain, kita akan dapat 15% tadi keuntungannya. Okey, nampak? Okey, seterusnya adalah dipanggil sebagai direct bonus. Okey. Direct bonus. Direct bonus adalah 20 hingga 33. 20% hingga 33.
Okey. Apakah yang dimaksudkan direct bonus? Bila kita daftar sebagai contoh assistant supervisor, sebab kalau kita daftar sebagai ahli nervous, kita tidak layak untuk menaja ataupun sponsor ataupun kita mencari rakan bisnes bersama-sama dengan kita. So kita ambil mudah, kita sebagai assistant supervisor ataupun VIP. Jadi bila mana kita VIP, kita layak ataupun kita diberi untuk sponsor membina rangkaian, mencari rakan bisnes bersama-sama dengan kita. So, bila mana ada rangkaian, ada bisnes rakan bersama kita yang didaftarkan di bawah nama kita, so setiap belian yang dibeli daripada rangkaian kita, kita akan mendapat 20% sehingga 33%. Okey, dia punya contoh dia nanti kita akan terangkan insya-Allah. Cuma itulah yang disediakan dalam forever, dia dipanggil direct bonus. Ini dipanggil direct bonus. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga dipanggil sebagai indirect bonus. Indirect bonus bermula daripada 3 hingga 13. Okey, 3 hingga 13. Okey. Mungkin yang di bawah kita akan lahir daripada kita panggil ada yang kita punya downline kita, rangkaian kita yang suka buat sales. Yang suka menjadi dropship. Contoh kan, maknanya dia buat sale, dia buat jualan dengan produk yang dibeli itu, dia buat jualan. Jadi produk yang dibeli oleh downline kita itu akan dimasukkan ke dalam indirect bonus dan peratus yang diberikan kepada kita adalah sebanyak 3 hingga 13%. So seterusnya yang keempat adalah dipanggil sebagai royalty bonus. Banyak sebenarnya bonus. Okey, jangan risau. Untuk forever ni dia banyak bagi pada kita bonus sebab memang tidak mengkayakan kita sebenarnya. So siapa yang baru join sebagai ahli nervous, bismillah, boleh segerakan untuk menjadi ahli VIP pula. Okey. Seterusnya dipanggil royalty bonus. Royalty bonusnya adalah 6%, 3 dan 2. Okey. Contoh sebab tu yang saya beritahu tadi, dalam forever dia ada 3 level saja. Okey. Contohnya lah okey, 6, 3 dan juga 2. Apa yang saya boleh bagi contoh? Contohnya kita dalam bisnes forever telah mendapat pangkat manager. Okey? Telah mendapat pangkat manager. Jadi bila kita jadi manager dan kita melahirkan manager yang di bawah kita. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat 6% daripada hasil usaha daripada usaha kita yang dapat tarik dia bersama-sama dengan kita. Syarikat forever akan bagi kita 6%. Okey, 6%. Contohnya lah, kita punya downline yang manager tadi tu, dia dapat 100,000. Contoh. 100,000, 6% daripada 100,000 kita akan dapat berapa? Jumlahnya adalah 6,000. Boleh? Kalaulah manager yang berada di bawah kita seramai 10 orang, kita akan dapat berapa? Siapa boleh bagi jawapan? Kita akan dapat apa? 60,000. Daripada 10 manager contoh yang dapat income sebanyak 100,000, kita syarikat forever bagi pada kita 6% daripada 100,000, maknanya adalah 6,000. 6,000 kali 10 bermasuk 60,000. So situ pun dah banyak dah. Itu level yang pertama. Level yang kedua kita akan dapat 3%. Level yang ketiga kita akan dapat 2%. So sikit ke banyak forever nak bagi pada kita? So memang banyak lah. Okay. Bahkan bukan ini saja, tetapi sebenarnya dalam kita forever ni pada masa akan datang dia boleh bagi kita sampai tahap 9, 8 dan 7%. Sangat banyak. Dan tak ada dalam syarikat lain yang dibuat oleh forever. Itu dia panggil royalty bonus.
Seterusnya yang kelima, okey, yang kelima CBM 3%. CBM pula. Apakah yang maksudnya CBM? Chairman Bonus Manager. Okey, ini adalah cek yang diberikan oleh syarikat Forever dan dia akan buat setiap tahun dan dia akan jemputlah mana-mana ahli dalam Forever yang capai peringkat CBM yang layak untuk mendapat Chairman Bonus Manager. Mereka akan dijemput untuk pergi ke tempat yang dia buat event tu. Di mana majlis yang dia buat tu, kita akan pergi di sana untuk mendapatkan cek. Okey. Seterusnya adalah dipanggil Forever to Drive yang keenam. Okey, yang keenam dipanggil Forever to Drive. Okey, Forever to Drive ni apa maksud dia? Yang ni sebenarnya kalau dalam syarikat lain dipanggil sebagai tabung kereta. Dia dalam syarikat lain tetapi dalam Forever dia tak panggil tabung kereta tapi dia panggil extra cash reward. Maksudnya apa? Dia bagi pilihan pada kita. Okey, contohlah F2D, Forever to Drive, kita pendekkan F2D level 1. F2D level 1 ni satu orang tu dia capai CC bulan pertama 50 CC, bulan kedua 100 CC, bulan ketiga 150 CC. Maka di situ dia layak untuk mendapat F2D Forever to Drive level 1. Level 1 apa yang dapat? Dia dapat kalau dalam bentuk duit 1,500 untuk 3 tahun. 1,500 untuk 3 tahun. Siapa boleh bagi pada kita? Okey. Maknanya apa dia? Dia nak bagi pada kita Forever ni nak bagi pada kita kemudahan. Bukan setakat duit, dia boleh bagi kita insentif daripada untung runcit ada, direct bonus ada, indirect bonus pun ada, royalty bonus pun ada, CBM lagi boleh dapat cek, kereta pun nak bagi. Masya Allah. Okey. Dalam masa yang sama, kita boleh buat pilihan. Kalau kita tak nak kereta tersebut, dia boleh bayar, dia boleh bagi kita dalam bentuk duit. So kalau 1,500 kali dengan 3 tahun, bermaksud ada 36 bulan. Jumlahnya adalah 54,000. Masya Allah. Okey. Itulah setakat ni. InsyaAllah. Okey, seterusnya dipanggil sebagai Eagle Manager Retreat. Okey. Eagle Manager ni ini dipanggil insentif-insentif disediakan dalam Forever dan nama-nama ni macam CBM, Forever to Drive, Eagle Manager, dia mengikut kiraan CC kita. So dalam Forever ni ukurannya adalah CC. Jadi yang ketujuh adalah Eagle Manager Retreat. Maksudnya apa dia? Setiap tahun pada bulan 10, Forever akan menyediakan 2 tiket. 2 tiket untuk pergi melancong. Masya Allah. Mungkin kita nak melancong susah kan? Kenapa? Kerana ada kena guna duit sendiri, tambang sendiri, hotel kena bayar sendiri. Tapi kalau dalam Forever, dia menyediakan 2 tiket percuma. Masya Allah. Okay? Itu yang dipanggil Eagle Manager Retreat. Yang seterusnya yang ke-8 dipanggil sebagai Global Rally. Global Rally apa maksud dia? Global Rally dia support ataupun diberikan kepada kita tiket, penerbangan, hotel, makan, bahkan duit belanja lagi sebanyak 800 USD. Nampak tak? Jadi ini sangat hebatlah, percutian yang sangat hebat. Masya Allah. Kalau kita yang dah berkahwin mungkin kita akan bawa pasangan. Kalau yang belum berkahwin mungkin dia boleh bawa ibu dan juga ayah dia. Masya Allah. Ataupun dia nak hadiahkan tiket tersebut kepada ibu dan juga ayah dia. Masya Allah. Mana-mana boleh buat pilihan. Maksudnya apa dia? Forever menyediakan 2 tiket penerbangan, kos semua ditanggung oleh Forever. Masya Allah. Okey, seterusnya. Jadi inilah konsep yang dikatakan sebagai konsep yang pertama, tidak ada orang tengah. Jadi 70% ataupun 70% tersebut diberikan kepada kita bukan dalam bentuk duit sahaja, tetapi dalam bentuk insentif-insentif yang saya ceritakan tadi. So
Jadi ini sangat menarik sebenarnya. Tak ada dalam syarikat lain. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua dipanggil sebagai tidak ada sistem point. Ini yang kedua. Yang pertama kita dah perincikan. Yang kedua adalah tidak ada sistem point dalam business forever. Sistem point ni yang biasa kita dengar PV, UV, itulah yang singkatan. Jadi bila mana syarikat yang mengamalkan ataupun dalam syarikat tersebut ada menggunakan sistem point, kita nampak pada pandangan mata kasar bagus, sebab dia menyediakan point, jadi point tersebut kita boleh tebus. Tetapi sebenarnya dia telah mengelirukan kita. Sebab apa? Dalam point yang diberikan tersebut, sebenarnya dia telah menolak duit bonus yang sepatutnya diberikan penuh kepada kita. Maksudnya apa? Dia akan mengecilkan jumlah bonus yang sepatutnya kita dapat. Jadi ditukarkan kepada bonus. Contoh saya nak bagi, kita punya downline kita, okey, dia sebagai ahli nervous, sebagai contoh, dia buat belian di HQ ataupun di apps, beli dengan harga RM1,000. Okey, RM1,000. Jadi potongan yang didapat adalah sebanyak 15% ataupun 5%. Jadi daripada harga RM1,000 produk yang dia beli, dia akan mendapat potongan 5%, maka akan jadi RM850. Nampak tak? Okey. Jadi bila kita tengok RM1,000, kalau kita kalikan dengan 20%, jadi dia akan jumlahnya adalah 200. Maknanya kita sebagai upline akan mendapat RM200. Okey, setakat ni. Jadi bila dia menggunakan sistem point 0.5 ataupun 0.5, jadi ini menyebabkan jumlah yang sepatutnya kita dapat 200, dia akan kerat, dia akan potong sehingga kita akan dapat RM100 sahaja. Okay. Mana lagi RM100 yang sepatutnya kita dapat? Dia telah tukarkan kepada point. Itu dari segi mata kasar. Tapi sebenarnya syarikat tersebut telah mengambil RM100 yang sepatutnya yang kita dapat. So jalan setakat ni. Inilah yang dimaksudkan dengan sistem point. Jadi Datuk Desmond Kong, dia beritahu apa dia? Dia beritahu kajian dia, sebab dia dah PhD dalam bisnes MLM ni, dia beritahu apa dia? Dalam Malaysia 50 syarikat semuanya semuanya mengamalkan sistem point. Okey. Jadi di situ dia telah mengecilkan jumlah yang sepatutnya yang kita dapat. Okey. Setakat ni jelas. Kalau kita dah join mana-mana bisnes, dah buat mana-mana bisnes yang ada sistem point ni, maka insya-Allah kita boleh cari bisnes lah yang lain yang tidak ada sistem point. Itu yang konsep yang kedua yang ada dalam. Seterusnya konsep yang ketiga dipanggil konsep yang tidak ada pairing. Ini tajuk yang best, saya nak ceritakan sikit. Maksud tidak ada pairing ni, lepas tu kalau kita tengok skim piramid yang MLM yang ada skim piramid tu, kenapa antara sebab kenapa diharamkan? Kerana mereka mengamalkan sistem piramid. Maknanya daripada orang atas sehingga bawah, orang atas disapu semua royalty, keuntungan daripada orang bawah. Jadi dia tidak ada hak, dia tidak ada sempadan. Menyebabkan orang yang paling atas adalah orang yang paling kaya, dan kayanya adalah kaya gila-gila. Tetapi orang yang di bawah akan penat bekerja, dan sebenarnya orang atas tu dia tidak mengusahakan orang yang berada di paling bawah. Jadi di situ dia berlaku penindasan dan juga kezaliman. Itu antara sebab diharamkan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sistem pairing? Dalam Forever tidak ada sistem pairing. Maksudnya apa dia? Kalaulah kita melahirkan downline kita yang berjaya sebagai manager contoh. Okey, dan manager tersebut melahirkan manager lagi. Jadi level 1 contohnya downline kita adalah manager, level yang kedua juga adalah manager, level yang ketiga juga adalah manager. Jadi setiap manager yang berada di bawah kita, yang 3 level ni,
kita akan dapat royalty bonus. Syarikat Forever akan bayar penuh, akan bagi penuh. Kalau syarikat yang ada sistem pairing, maksudnya apa dia? Kita perlu cari downline yang sama, contohnya paling kurang 2 lah, kita kata pairing kan. Bila pairing disebut 2 lah. 2. Jadi 2 orang dia perlu buat sale yang sama. Daripada sale yang sama tersebut, dia akan dibahagi royalty yang sama. Contohnya yang kita ada 2 orang yang di bawah kita, CA dengan CB. CA buat 300,000 sales dan CB pun buat 300,000 sales. Jadi keuntungan contohnya syarikat akan bagi 10%. Contoh itu banyak sangat tu. Okey, ini sebagai contoh saja, 10%. Pada bulan berikutnya, CA dapat capai 300,000, CP hanya dapat capai 100,000 saja sales. Jadi syarikat yang mengamalkan sistem pairing, dia akan mengambil jumlah yang sedikit di antara pairing tersebut. Di antara CA dengan B, siapa yang paling sedikit? CB yang telah mendapat 100,000 saja. Jadi royalty bonus dia akan bagi hasil daripada sales yang sedikit. Maknanya dia akan mengambil kira yang CB tadi, 100,000 tadi. Untuk yang CA tadi, sedangkan CA buat sales 300,000. Jadi baki lagi 200,000 sales yang dibuat oleh CA, royalty tidak dapat kepada upline ataupun orang atas. So di situ dia menggunakan sistem pairing lah tu. Maksudnya dia mesti kena buat sale yang sama. Kalau tak sama, dia akan ambil jumlah yang paling sedikit antara pairing ataupun downline yang ada di bawah. So ini sangat-sangat bahaya dan sangat menyusahkan kepada mereka-mereka yang join yang sistem yang ada pairing tersebut. Lebih dahsyat lagi, sistem yang ada matching. Bukan setakat 2 orang, dia akan pergi sampai 3, 4, 5 hingga 6 orang. Jadi menyebabkan 6 orang ni mesti kena buat sale yang sama. Sedangkan dalam Forever tidak ada perkara tersebut. Kalau kita melahirkan satu downline yang berjaya, kita akan dapat royalty bonus sepenuhnya daripada hasil usaha kita. Okey, setakat ni jelas kan? Kalau yang jelas tu bagi saya 2. Boleh bagi 2 insya-Allah. Okey, setakat ni faham kan? 2. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak lagi ni antara poin-poin yang perlu disampaikan. Cuma setakat itu saja dulu. Nanti kita ada lagi kita ada lagi perkara yang kita nak sampaikan. Okey, jadi ini antara 3 konsep yang ada dalam Forever yang sangat-sangat penting yang perlu kita faham. Dan ini adalah antara poin yang perlu kita sampaikan kepada downline kita, perlu kita sampaikan kepada prospek kita. Kalau kita tidak hafal, sebab tu dalam 5 langkah utama. 5 langkah utama selepas kita dah tahu tip pilih bisnes ataupun syarikat, selepas kita tahu 3 konsep plan marketing plan yang ada dalam Forever, kita perlu bergerak. Kita perlu membuat sesuatu dengan 5 langkah. Ini 5 langkah yang penting yang saya nak share kepada anda semua, bahawa sebab kalaulah kita dah tahu bisnes yang terbaik, platform yang terbaik dengan insentif yang sangat banyak, tapi kita tidak bergerak. Kita tidak bergerak, kita tahu tapi kita tak bergerak, kita tak mulakan langkah kita, maka kita tidak akan dapat sesuatu daripada apa yang kita faham, apa yang kita tahu. Okey? Jadi 5 langkah yang perlu kita buat dalam Forever. Ini penting. Yang pertama, kita perlu senaraikan 100 prospek. 100 ataupun 50 ataupun 30 orang prospek. Nama yang ada potensi untuk kita usahakan. Okey. Bila sebut senaraikan nama ni, maka kalau kita tengok dalam handphone kita banyak sebenarnya kenalan kan. Satu orang mungkin tak kurang daripada 100 lah nama yang ada. Okey. Sebenarnya kita punya prospek ni adalah ramai. Okey, kita ada keluarga, kita ada jiran tetangga, kita ada kawan sekolah. Kalau kita guru, kita mungkin ada anak murid contoh. Ataupun kita ni jemaah masjid. Maka
kita boleh ramai juga ahli jemaah masjid kita mempunyai anak. Anak ni pula ada juga kawan. Okey. Jadi ini semua senarai-senarai yang ada dalam handphone kita dan kita perlu asingkan. Kalau keluarga, jiran, kawan sekolah ke, guru ke, kita senaraikan, kita listkan tu dia dalam buku. Itu yang paling utama. Ini langkah yang pertama. Okey. Dipanggil yang paling basic. So apa yang perlu kita buat? Setiap hari ataupun setiap minggu kita buat target untuk kita hubungi mereka ataupun kita berjumpa dengan mereka. Tapi dalam musim PKP ini kita boleh secara call, secara talian kan pun boleh. Alhamdulillah. Jadi itu yang perlu kita buat. Setiap hari mesti kita kena ada tindakan. Kita perlu buat hubungan dengan mereka. Kita mencari mereka. Sebab sebenarnya ramai yang di luar sana ingin berjaya dalam perniagaan. Cuma mereka tidak tahu apakah bisnes, apakah syarikat yang mereka boleh buat, apakah perkara yang mereka boleh buat. Jadi kita yang dah tahu berkaitan dengan Forever ni kita sharekan dengan mereka. Okey. Yang kedua, langkah yang kedua adalah perlu kita hafal GEP. GEP yang saya tunjukkan tadi, inilah. Okey. Ini. Perlu hafal. Dia punya yang konsep tadi, 3 konsep tadi perlu kita hafal, perlu kita ingat. Kalau kita tak hafal pun tak apa, perlu kita ingat. Dan ini adalah poin yang penting untuk kita sampaikan pada orang. Okey. Kita kena share dengan mereka 3 faktor pilih perniagaan, 3 konsep yang ada dalam Forever. Lepas tu kita kena buat juga demo produk dalaman dan juga luaran. Lepas tu jenis keahlian yang ada, keuntungan menjadi VIP. Ini semua perkara poin-poin yang penting dalam Forever yang perlu kita ingat dan juga kita perlu sampaikan, kita buat sharing. So cara ni macam mana kita dapat ni? Mesti kita kena hadir kelas. Kita perlu membaca, buat catatan, kita berlatih bercakap, kita menjawab soalan orang tanya. Ini semua perkara yang melatih kita untuk kita lebih memahami apa yang ada dalam Forever. Dari segi sistem, dari segi produk, itu yang perlu kita buatlah. Okey, insya-Allah setakat yang faham ya. Seterusnya adalah yang ketiga, kita perlu guna produk. Okey. Alhamdulillah kita dah ada produk yang sangat terbaik. Dalam Forever kita ada paling kurang 4 pemakanan sunnah. Kita ada aloe vera gel. Sebelum ni Ustaz Sufyan pernah share pada kita bahawa aloe vera gel ni, lidah buaya ni sebenarnya ada pada di zaman sahabat. Itu apa dia? Ketika sahabat mereka berperang, di kalangan sahabat ada yang cedera parah, maka mereka akan mengambil pokok lidah buaya untuk sapu bahagian luka. Untuk cepat kering dan cepat sembuh luka tersebut. Ini di zaman sahabat. Dan satu lagi kisah di mana satu orang wanita sahabiat dia telah mengenakan aloe vera pokok lidah buaya ini pada muka, menyebabkan muka menjadi kulit jadi tegang, jadi anjan. Masya-Allah. Dia panggil awet muda. Jadi ini pun ada di zaman sahabat. Itu aloe vera gel. Walaupun dia tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi dia sudah diguna oleh orang sahabat-sahabat dahulu. Lepas tu yang kedua kita ada apa dia? Kita ada madu. Okey, madu yang dikeluarkan oleh syarikat Forever adalah madu antara madu yang terbaik dalam dunia. Sebab apa? Madu ini dia di lebah ini dia dipelihara di kawasan Gunung Sonoran. Dan Gunung Sonoran ni tempat yang paling sedikit turunnya hujan. Dalam tempoh 1 tahun, 2 hingga 3 kali saja turunnya hujan. Jadi apa yang berlaku? Madu yang dikeluarkan oleh syarikat Forever adalah madu yang terbaik kerana kandungan air yang ada dalam madu tersebut adalah sangat kurang. Kandungan air. Jadi kalau kita di Malaysia, sangat kerak hujan menyebabkan kandungan air yang ada dalam madu itu adalah tinggi. So bila madu tersebut kurang kandungan air, dia sangat berkualiti. Okey, itu madu. Lepas tu kita ada pomistin yang menggunakan buah delima. Masya-Allah. Okey, ada dalam Al-Quran. Dan juga kita ada RTC. Okey,
minyak zaitun yang dicampur dengan minyak ikan. So ini antara pemakanan dipanggil pemakanan sunnah. Sangat hebat. Okey. Jadi inilah produk-produk. Ini tempat kita ada banyak lagi produk, tak kurang daripada 200 jenis produk yang ada dalam Forever. Masya Allah, sangat bagus. Ada yang produk yang digunakan untuk skincare, dalaman dan juga luaran, daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Masya Allah. Okey. Yang keempat, apa yang perlu kita buat? Yang ketiga tadi, kita kena guna produk. Kalau ada shampoo, kita guna shampoo. Ubat gigi pun ada. Bila kita guna, kita adalah kita telah menggunakan barang-barang produk tersebut, kelebihan dia, dia punya kesan dia, kita boleh ceritakan kepada orang lain. Kalau kita tak tahu, kita tak pernah guna ubat gigi yang dikeluarkan oleh Forever, jadi sukar untuk kita cerita pada orang lain. Warna pun tak tahu, rasa pun tak tahu, apa pun tak tahu, jadi susah untuk kita buat sharing, susah untuk kita share dengan orang lain. So, keempat, kita perlu sediakan tools. Yang ini kita menggunakan apa-apa sahaja, contohnya macam buku GP, set demo, testimoni. Ini perkara-perkara yang membantu kita dalam membina rangkaian, dalam membuat sales. Yang paling bagusnya adalah membina rangkaian. So kita tunjukkan, kalau kita ada buku GP, kita tunjuk kepada prospek kita. Kalau kita ada set demo, macam mana RTC melakukan tindakan, macam mana aloe vera melakukan tindakan. Jadi ini sangat penting. Kadang-kadang manusia ni dia perlu kepada melihat. Kalau kita cakap saja mungkin dia tak berapa percaya, tetapi bila dia lihat sendiri depan mata dia, kita buat demo depan mata dia, insya-Allah dia akan terkesan. Sebab produk Forever ni sangat-sangat berkualiti dan dia memang ada kesan yang sangat baik. Okey. Dan juga yang kelima, apa yang perlu kita ada, kita kena ada goal setting. Maksud kita ada set kita punya matlamat kita. Endgame dalam business Forever apa dia? Sebenarnya yang kita beritahu, Ustazah beritahu apa dia? Peringkat dipanggil sebagai VIP ataupun assistant supervisor, lepas tu supervisor, lepas tu assistant manager, lepas tu manager. Ini di antara perkara yang penting yang perlu kita tahu yang ada dalam Forever. Okey, kita ada bonus untuk mereka yang buat 5 CC setiap bulan. Maksud kita ada Aloe Ambassador. Lepas tu kita ada Forever to Drive. Kita ada local trip. Kita ada Eagle Manager. Kita ada CBM. Kita ada Global Rally. Kita ada JLT. Masya Allah. Jauh perjalanan kita ni. So kita kena set matlamat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan mesti kita kena fokus kepada matlamat kita. Dan insya-Allah bila mana kita menggunakan kita melakukan 5 langkah yang kita share tadi, insya-Allah kita akan cepat maju, kita akan cepat grow dalam business Forever. Jadi saya rasa setakat itu saja dulu. Minta komen daripada anda semua, ada yang kurang jelas ke, kurang faham ke? Okey. Yang faham boleh type 3, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekali itu saja dulu. InsyaAllah doakan saya, semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan saya dan anda semua, sama-sama kita berjaya dalam business Forever. Jazakumullah khairan katsira. Masya Allah. Itu dia sharing 3 konsep dari 5 langkah daripada Ustaz Yusof. Alhamdulillah. So kita teruskan dengan 5 ciri utama Forever. Okay? Okay ke okay ni? Semua ready ke ready? Kalau ready boleh komen 7 komen. So ingat saya beritahu tadi 3 benda ni adalah modal terbesar kita untuk faham, untuk senang berjaya dalam Forever. Tips pilih bisnes, 3 konsep, 5 langkah dan 5 ciri utama. Okey, jom saya jemput Tuan Vincent Muhammad Najib untuk buat sharing 5 ciri utama Forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar semua ya? Baik, boleh dengar dengan jelas?
Okey, kalau jelas. Okay, Alhamdulillah, dengar. Alhamdulillah. Jelas. Ya. Alright. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi selesai presentation daripada tips memilih bisnes dalam multi level dan juga presentation daripada Ustaz Yusof atas 3 konsep dan juga 5 langkah untuk berjaya dalam forever living ya. Alright. So tips-tips dah ada dalam forever living. 3 konsep kita dah tahu macam mana kita nak menjalankan bisnes forever living dan juga cara-cara iaitu 5 langkah untuk kita bergerak untuk menuju kejayaan dalam forever living. Baik, ini tambahan 5 ciri utama dalam forever. Saya rasa semua pun dah tahu, cuma kita nak ungkaikan lebih sedikit, lebih mendalam apa itu 5 ciri-ciri utama dalam forever living. Baik, boleh saya share screen ya, Ustazah? Boleh. Okey, baik. Boleh nampak screen ya semua? Tak nampak mesej pula. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Baik, 5 ciri utama membezakan FLP ni dengan multi level yang lain. Okey. Yang pertama kita tengok dari segi sini, kita slide dulu. Alright. So yang pertama, jualan kita adalah mengikut kumpulan kita. Itu kalau semua dah tahu apa itu CC, iaitu case credit. Bermakna bonus dalam forever living ni kita dikira daripada CC. Alright? Kita kira daripada CC. Bermakna kalau contoh kita nak buat 30 CC, kita kira daripada kumpulan, jumlah kumpulan di bawah kita. Bermakna walaupun kita ada distributor bawah kita, kita ada assistant manager bawah kita, kita ada supervisor, walaupun manager. Bermakna kalau kata manager ni dia dah layak 48%. Kita manager pun 48%. Betul? Jadi walaupun 48%, kita masih layak dapat group volume daripada group manager tu. Bermakna di sini kita tengok kalau kita nak buat 30 CC, kita pecahkan pada 4 direct line kita. Kita ada di Tak dengar ke? Putus ke? Saya ingat line saya. Oh, yang lain Okey, tak dengar. apa tunggu jap. Tunggu jap Dia nak dapat apa? Sharing terbaik ni memang banyaklah cabaran dia. Okey, maaf, masalah teknikal. Okey, tak apa. Okey, boleh ni. Internet sini sekejap okey. Boleh, Tadi okey. boleh. Alright, sekejap ya. Saya share screen sekali. Baik, kita sambung. Bagaimana kita tengok sini, 5 sisi ni dikira daripada grup. Walaupun kita, mana ini, contoh ini adalah grup sisi PNM. Maknanya bukan daripada grup manager. Maknanya kalau daripada assistant manager ke bawah, ini dikira sisi PNM. Okay, personal dan juga non-manager sisi. Kalau kita ada manager sisi pun juga dikira dalam grup sisi, tapi itu adalah daripada grup manager sisi.
Okey, itulah jualan mengikut kumpulan. Lepas tu kita kata kerja business multi level ni, kita bukan kerja seorang-seorang. Kita bekerja berkumpulan. Kita bina network kita, kita bina network kita. Jadi kita bekerja bersama-sama satu kumpulan untuk bina bisnes kita. Okey. Itu cantiknya bisnes multi level dibandingkan bisnes trading, bisnes dan makan ke, alright. So business multi level ni kita leverage kan business kita dalam grup-grup kita. Alright. Yang kedua, saya baik, yang kedua kita tengok sini kita dibagi tempoh 2 ke 4 bulan sisi terkumpul untuk kita naik pangkat. Untuk naik pangkat. Mana kita sebenarnya 2 months accumulation. Mana berkumpul 2 bulan untuk melayakkan kita naik pangkat. Mana kita ada satu masa yang tempoh yang mencukupi untuk kita berkumpul, untuk kumpulkan sisi kita. Bermakna sebenarnya kita tengok contoh sisi daripada novice ataupun distributor. Kita baru layak 15%. Jadi bila dah naik ke AIS, kita perlu dekat 2 sisi. Alright. Bermakna kita tengok di sini, bila Januari kita buat 10 sisi. Okey, bila Januari kita buat 10 sisi, Februari kita naik ke supervisor, kita perlukan 25 sisi. Bermakna bulan Februari kita buat 15 sisi. Tak cukup 25 juga kan. Jadi dicampur bulan Januari dan Februari, kita ada 25 sisi dan kita layak naik ke supervisor. Ini adalah 2 bulan accumulation. Nak sampai ke assistant manager, kita perlukan 75 sisi. Bermakna tadi kita dah buat 15 sisi di bulan Februari. Itu diambil kira juga. Jadi bulan Mac kita boleh buat 60 sisi. Bermakna 60 bulan Mac campur 15 sisi di bulan Februari, kita dapat 75 sisi. Bermakna kita layak ke assistant manager yang melayakkan kita untuk dapat menikmati 43% diskaun atas produk. Okey. Dan juga untuk capai manager, kita perlukan 120 sisi. Bermakna bulan Mac tadi kita dah buat 60 sisi. Bila sampai April, kita buat 60 sisi juga, dicampurkan 2 bulan ni jadi 120 sisi dan melayakkan kita jadi manager pada bulan tersebut. Kerana ini ini diberikan 2 bulan. Apa masukkan 4 bulan tadi? Bermakna kalau kita buat 4 bulan, kita juga syarikat Forever Living ni melonggarkan syarat tu. Mana dia nak bagi peluang kat kita juga untuk nak naik manager, untuk nak kejar pangkat. Jadi dia berikan peluang kita, kalau tak dapat 2 bulan, kita buat 4 bulan. Tetapi dalam 4 bulan tu dia ada syarat dia kena lebih sikit. Bermakna contoh November kita buat 20 sisi. Okay, Disember kita buat 50 sisi, Januari 30 sisi dan Februari 50 sisi. Dicampur ini kita ada 150 sisi pun boleh naik manager. Itu maksudnya diberi tempoh 2 bulan ataupun 4 bulan untuk naik manager. Kalau dalam 2 bulan kita boleh achieve 120 sisi, kita boleh naik manager. Contoh kalau 2 bulan tu tak cukup lagi 120 sisi, dia boleh anjakkan ke 4 bulan untuk melayakkan kita dapat manager, tapi dengan syarat kena buat 150 sisi. Itu mana kelonggaran yang diberikan oleh syarikat Forever Living. Di syarikat lain tak ada. Kalau dia kata bulan tu tak capai mana kita kena bawa balik. Okey. Ini yang kedua. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, tengok. Tiada, saya pun tak nampak macam ini. Alright, kita tengok ni. Mana tiada patah balik. Okay? Bermakna bila kita nak naik manager, kita tak akan patah balik ke assistant manager. Contoh pada bulan April tadi kita dah buat 60 sisi. Bila kita dah bulan Mei, kita buat jualan kita cuma ada 40 sisi. Kalau dicampur 2 bulan tu jadi 100 sisi. Kalau ikutkan, kita tidak layak lah bukan untuk naik manager. Tapi bila kita dah touch manager, mana kita tidak ada patah balik ke pangkat sebelumnya. Mana kita akan turun ke supervisor, kita tak akan turun ke assistant supervisor dan tak akan jadi distributor balik. Mana kita tetap dengan manager.
Itu maksudnya kita yang 5 ciri yang salah satu daripada 5 ciri utama itu kita walaupun dah lama tak buat, dah tinggalkan setahun tak beli produk pun tidak masalah. Bila lepas tahun kita rasa nak bermula balik, kita mana kita berhenti? Kalau kita berhenti di assistant manager, kita akan tetap bermula dengan assistant manager dengan dapat diskaun 30%. Kalau kita berhenti manager selepas tahun, kita tak nak, mungkin ada kerja-kerja lain yang nak dibuat, tak sempat nak guna produk Forever Living. Jadi selepas tahun tu dia nak guna balik produk dan nak buat bisnes balik, bermakna dia terus bermula dengan manager, cuma dia perlu jadi active manager. Dia perlu jadi active manager, mana dia perlu kekalkan iaitu 5 sisi ke atas dan bina group. Tapi dia untuk layakkan bonus-bonus dan seterusnya. Tetapi dia tetap dapat diskaun atas produk 48% manager, walaupun lepas tahun tak buat. Cantiknya. Kalau di company lain kita tak tahu. Mungkin ada setengah-setengahnya. Bila dah lama tinggal setahun, silap nama pun dah tak ada dalam sistem. Jadi mungkin ada tapi tidak layak. Mungkin dah back to normal. Okey, itu kelebihan di Forever Living. Okey. Faham ya semua ya? Okey. Jadi ciri yang keempat adalah kita contoh kita ada kita tidak ada pintasan. Okey. Kemudian contoh sini kita di sini kita ada manager level pertama, manager level kedua, manager level ketiga. Okey. Dan tapi manager level pertama kita ni dia tak ada kawan. Okey, dia tak ada kawan, jadi dia tak nak buat bisnes. Dia katanya lah tak ada kawan, tapi kalau tengok dalam handphone tu kalau buka banyak kontak dia. Jadi dia kata tak ada kawan tapi dan dia tak buat bisnes. Dia cuma beli produk untuk kegunaan dia sendiri. Di satu sisi ke, dua sisi ke, alright. Itu masuk, okey, masuk saya juga yang di atas. Dan level ketiga ni pun katanya tak ada masa. Okay, dia tak ada masa nak buat bisnes dan dia cuma beli produk untuk guna sendiri. Jadi tak ada masa untuk bisnes. Orang yang ketiga dia sponsor orang. Bila yang keempat, level keempat ni dia katanya nak buat bisnes tapi tak pernah cakap. Dia tak pernah cakap, jadi bisnes jadi bisnes tak bergerak. Tetapi dalam badan tak pandai cakap, dia sponsor juga orang. Okey, bila level keempat kita, walaupun dah level keempat kita ada tiba-tiba muncul seorang manager yang ingin mahu berjaya dan ingin buat bisnes. Okey, di level itu dan buat 5 sisi dan juga buat group sales. So tiba-tiba dalam group level kelima ni dia mahu berjaya, dia nak buat 120 sisi, automatik yang semua di atas ni akan naik jadi manager. Nampak tak? So dia tak ada pintasan. Mana kalau bawah tu dah ada manager, kita pun naik manager. Tapi so nampak di situ terangkan apa itu recognized manager dan juga unrecognized manager. Okey, so yang bawah tu adalah recognized manager sebab dia bina kumpulan dia bina grup dia untuk buat 5 sisi aktif dan juga buat group sales. Jadi dia adalah recognized manager. Jadi yang di atas semua ni adalah unrecognized manager. Maksudnya unrecognized manager ni dia tidak aktif. Okay, dia tidak aktif dan dia tidak layak untuk dapat overriding bonus. Okay, dia tak layak untuk dapat overriding bonus ataupun leadership bonus daripada grup dia. Dia cuma unrecognized manager tapi dia boleh beli produk dengan 48% diskaun untuk kegunaan dia sendiri. Tapi dia tak dapat layak overriding bonus. Okey, itu unrecognized manager. Tetapi kalau dia tengok grup dah besar, dia nak recognize manager balik, boleh dengan syarat dia pun mesti aktif dan kena buat 120 sisi dalam grup bawah grup dia. Okey. So faham ya setakat ni semua? Kalau faham boleh bagi 3. Tapi tak nampak teks ya. Okey, baik. Alright. So, itu recognized manager dan unrecognized manager. Kalau siapa nak tanya lebih lanjut apa itu recognized manager dan unrecognized manager, boleh bertanya ya. Okey, ciri yang kelima dalam Forever Living ini adalah bonus. Okey, dibayar atas jualan. Bonus dibayar atas jualan.
Bermaksud di sini, contoh seperti apa yang Ustaz Yusof ada terangkan sedikit tadi, bermakna kita tengok di FLP, mana forever, harga jualan dia 1,000. Okey. Mana harga jualan dia 1,000, contoh kalau kita dapat overriding 18% atas produk, bermakna kita akan dapat RM180. Faham ya? Baik. A company ni dia walaupun harga produk tu 1,000, tapi harga belian dia sebabkan dia mungkin ahli ada pangkat, jadi dia dapat diskaun dan dia dapat beli produk tu dengan 700. So ada setengah company, contoh dia dapat overriding bonus dia 21%. Kalau tengok lebih tinggi pada forever punya percentage peratus dia. Tetapi harga jualan dia, harga belian dia adalah 700. Jadi dia akan kira atas harga belian dia, mana bukan harga produk tu. So dia akan dapat RM147 saja. Walaupun peratus ni tinggi, tapi dia kira atas harga belian, bukan harga jualan. Walaupun harga jualan produk tu adalah 1,000. Contoh kita pun harga jualan 1,000. Tapi bila kita jadi manager, kita dapat belian dengan harga 48% diskaun. Okey? Faham ya? Baik. Ada setengah-setengah company lain pula, dia ada dia gunakan PV, BV, point value lah, business value, SUV lah, UV lah, so macam-macam V ada. Okey? Walaupun harga jualan dia 1,000, sama, ini saya kategorikan setiap produk yang adalah harga jualannya 1,000. Bermakna 1,000 kalau tapi PV dia hanya 500. Okey, kalau jenis company yang ada PV ni, dia akan kira bonus atas PV. Bermakna dia dapat bonus overriding dia 25% contoh. Tinggi daripada yang lain-lain. Tapi disebabkan dikira atas PV, walaupun harga jualan produk tu ada 1,000, tapi disebabkan PV dia 500. So dia dapat 25% tu atas PV 500. Bermakna dapat RM125. Nampak perbezaan dia. Okay, walaupun peratus di forever tu kurang 18%, tapi dia dapat bonus 180 sebab dikira di atas harga jualan produk itu. Faham semua ya? Okey. Alright. Okey, sekarang itulah so lima ciri yang ada dalam forever, dalam forever, iaitu jualan mengikut kumpulan, kita diberi tempoh 2 ke 4 bulan untuk membina rangkaian untuk kejar pangkat kita, alright, dan bila kita capai, dia tidak berbalik pangkat kita kepada pada lebih rendah, dan dia tak ada pintasan. Okay, dia tak ada pintasan, bermakna kalau orang bawah kita naik manager, kita pun naik manager. Okay, sebab tu cantiknya grup. Dan bila terjadi yang macam tu, bermakna dia beri peluang pada kita untuk bergerak semula untuk jadikan manager yang aktif. Daripada unrecognized jadi recognized manager. So secara tak langsung, kalau ada grup di bawah itu yang level ke bawah pun, bermakna bila dah lama tidur, tiba-tiba dikejutkan oleh level yang lebih jauh pada dia, bermakna kalau dia tak buat, dia rugi. Jadi dalam forever living ni, dia beri peluang pada yang mana tidur tu untuk bangkit semula. Bila orang bawah dia dah ada yang dah mula menjana pendapatan, so dikejutkan dia untuk bergerak. Bila dia dah mula bergerak, bermakna kita punya sisi makin bertambah. Dalam forever living, kalau sisi kita bertambah, bermakna pendapatan kita bertambah. Okey. Alright. Dan yang kelima itu bonus mengikut harga jualan. Itu yang cantiknya dalam forever living. Alright. Kita tengok contoh bonus loyalty. Apa yang dikatakan bonus loyalty tadi, mana walaupun dia katakan 3 generasi, kita layak bonus loyalty sebanyak 11%. Ada setengah-setengah company di sini. Okey. Ada setengah company pada level yang lain, bila downline kita dah naik pun buat sama-sama bisnes naik sama dengan kita, bila dia dapat capai 48%, kita pun dapat 48%, dia akan break off. Bermakna bila dia dah capai sama kita, dia akan break
off. Bila break off, kita dah tak makan bonus keuntungan daripada grup tu. Itu yang merugikan leader-leader kalau dalam marketing plan yang macam itu. Tapi dalam forever living, walaupun waktu kita galakkan lahirkan leader-leader di bawah kita. Bermakna kalau leader bawah kita dapat naik sama pangkat macam kita, dapat naik sama level macam kita, kita diberikan loyalty bonus atau loyalty bonus. Bermakna walaupun sama pangkat, kita dapat overriding dia 6% di level pertama. Level kedua dapat 2% dan di level ketiga dapat 2%. Mana 11% kita dapat overriding daripada satu grup. Mana kalau kita ada 10 grup, okey, samalah kali saja. Okey, itu yang contohnya bonus loyalty ni. Dan ia bukan setakat berhenti di 6, 3, 2%. Kalau kita kembangkan grup kita, alright, kita melahirkan lagi ramai manager-manager di bawah kita akan naik ke senior manager. Okey, kita akan naik ke senior manager, contoh sini, ataupun soaring manager. So kita akan dapat layak lagi jam bonus. Bila kita layak jam bonus, kita punya percentage tu bukan lagi 6, 3, 2. Okey, contoh di sini kalau kita naik ke Sapphire ataupun Sapphire Diamond ataupun kita naik ke Diamond, alright, daripada 6, 3, 2% tadi kita akan tambah setiap 1%. Sapphire naik jadi 743. Bila dah naik ke Sapphire Diamond jadi 854. Silap type tu, patut 4 tu. Okey, so dia akan tambah 1% setiap level bila kita naik ke senior manager ataupun eagle manager. Alright, ataupun naik Sapphire. Di sini perjalanan dia masih jauh. Mana kita dah lahirkan ramai manager bawah kita. Jadi kita tengok pada peringkat awal, kita target yang manager yang layak ini 6, 3, 2% dahulu. Okey. Baik. Kita tengok contoh. Bonus loyalty paling lumayan. Kita tengok sini ya. Kita tengok contoh ini. Kalau kita dalam forever living, kita akan bayar 6, 3, 2%. Tetapi di setengah company lain, ada setengah company lain, contoh franchise ke ataupun model lain. Bila sampainya loyalty bonus ni, bila masuk ke level kedua dah tak dapat. Level direct line, first line kita semua dapat, mungkin 5% kan. Tapi bila masuk ke level kedua dah tak dapat. Okay, so itu yang mana dah terputus. So kita masih layak dapat level 3 dan tiga generasi. Dan 3 generasi ni adalah 3 generasi yang kompres. Selagi generasi pertama kedua dia tak jumpa manager, so mana dikirakan satu grup tu adalah generasi pertama. Sehinggalah generasi kedua dilahirkan walaupun di level keberapa dia tetap kira sebagai generasi kedua. Okey. Itu bonus loyalty dalam forever living. Okey. Kita tengok contoh. Bonus overriding dan juga loyalty yang dikatakan kenapa paling lumayan. Alright. Contoh di sini kita 48%, kita ada 3 grup. Okey, 3 grup yang masih belum manager. Okey, yang masih non manager. Mana-mana kita overriding 13% atas assistant supervisor, kita overriding 10% atas supervisor dan overriding 5% atas assistant manager. Bermakna overriding bonus ni, contoh setiap grup ni dia buat, assistant supervisor buat 80 cc. Bermakna sales 72,800. Supervisor buat 80 cc. Okay, dia buat dapat 72,800 sales. Sama juga dengan assistant manager, dia buat sales 80 cc. Tetapi overriding bonusnya berbeza-beza. Bermakna kalau di sini kita tengok, kalau 3 grup ni, 3 direct downline kita yang belum manager ni, tetapi masing-masing grup ada buat 80 cc, 80 cc dan 80 cc. Berapa income kita tengok. Okey, daripada peratus yang kita dapat tu, di sini saja kita boleh dapat income dekat 20,000. Nampak tak? Kenapa dikatakan lumayan? So plan ada sampai tu dia kata lumayan, tapi dia tak tunjuk berapa figure dia. Tapi dengan 3 grup yang boleh buat sales sebegini, assistant supervisor 32,000 kalikan 13%, bermakna kita ada 9,464. Bawah supervisor, bawah AM, so kita akan dapat 20,384 ringgit.
Okey. So banyak tak banyak? Ke nak lagi? Okey, ini baru grup yang belum manager. Jadi kita tengok grup yang sudah manager. Contoh, okey. Kita kan jadi kita kata kita seperti yang Dato' kata, Sifu kita kata bina lebar. Okey, kita bina lebar. Pertama kita lebar ni strong kita mesti kita ada 5 fighter. So daripada 5 fighter, 2 dah manager. Okey. So 2 dah manager di level pertama kita overriding 11%. Bermakna level pertama 6%. Setiap grup tu buat 110 cc. Bermakna sale dekat 100,000 satu grup. Okey, satu grup. Bermakna kita tengok sini ada dia dah generate income. Sekejap ya. Okey. Dia dah generate income 6,000. Nampak ya? Jadi dalam level kedua manager, okey. Tadi level pertama, level kedua pun sama, dia overriding 3% tetapi dia buat grup dia pun buat 110,000 setiap grup. Bermakna kita overriding 3%. Ni dua-dua grup ni. Okey. Dan level ketiga kita overriding 2%. Kita dapat 100 cc setiap grup. 2% kita overriding 2,000. Bermakna kita tengok ada 2 grup di situ. Ada grup pertama dengan grup kedua manager. Bila terjadi ingin bonus, itulah bonus kita. Mana setiap grup kita akan overriding layak dapat leadership bonus sebanyak 11,000 lebih. 2 grup jadi 22,000. Campur dengan grup PNM kita, so overall bonus kita dapat 42,000. Nampak tak? Okey. Okey. So nampak terus bonus. Ini hanya 5 fighter yang aktif di mana 2 dah manager, 1 assistant manager, 1 supervisor dan 1 AS. Okey, dengan 5 ciri yang ada yang kita maintain tadi, okey. Kita naik ke manager walaupun assistant supervisor group assistant supervisor, group supervisor, tetapi masih kita gerakkan dia orang dan buat sale. Okey. Setiap grup kan tu dia ada overriding bonus dan juga loyalty bonus. Jadi kita akan overriding, inilah potensi. Okay, potensi income kita dengan 5 group fighter ni. Okay, kalau kita train dia orang. Alright. So 42,406 ringgit. Banyak ke banyak? Okey. Itu banyaklah kalau setiap bulan dapat macam ni pun alhamdulillah. Tak terjadi 100%. Okey. Sekiranya tak jadi 100%, kita ambil 50% yang jadi. Mana dalam 20,000. Okay, dalam 20,000 income kita setiap bulan. Okey. Mana kita ambil contoh sini, setiap grup tu buat 100 cc, 200 cc. Okey, kita kira 110 cc kali dengan 6. Okey. 80. Mana 900 cc tiap-tiap bulan. Kalau bagi dengan 5 cc aktif, kita cuma ada 180 FBO bawah kita. Dengan grup yang macam ni, kita cuma ada 180 FBO kita yang buat 5 cc. Kita boleh capai income sebegini rupa. InsyaAllah. Okey, jadi sepatutnya kita kata buat saja, jangan berhenti dengan pelan-pelan walaupun setahun, walaupun lepas setahun ataupun 2 tahun atau 3 tahun, kalau kita istiqamah insyaAllah, kalau kita ada 180 FBO, kita yang maintain kekalkan 5 cc aktif, inilah pendapatan kita tiap-tiap bulan. Okay. Selagi kita aktif, jadi aktif FBO. Okey. Okey, dapat semua. Alright. So itulah saja contoh-contoh income daripada kalau kita kekalkan 5 ciri utama di dalam forever living ini, insyaAllah kita akan dapat capai income 5 figure, pangkal 2, pangkal 3 insyaAllah. Alright. So harap semuanya dapat faham atas plan ni. Kalau ada yang kurang faham, ada yang kurang jelas, insyaAllah kita boleh bertanya selepas ini. Baik, okay, dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendengar. Okay. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Dan saya serahkan semua kembali pada host kita.
Masya Allah, Alhamdulillah. Best ke best sharing malam ni? Siapa rasa best? Cuba komen. Best, best, best. Komen sikit. Yes. Okey. Okey, boleh faham semua ya? Okey, kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya tentang lima ciri utama ini, boleh tanya kat sini ataupun nak perjelaskan lagi, kita boleh boleh Q&A kat sini lah. Okey, siapa ada soalan nak tanya? Boleh tanya Ada yang masih tak jelas ke, teringin nak tahu ke? Nak tanya. Sila. Assalamualaikum, nama saya Izzat daripada KK. Saya ada pertanyaan nak tanya lah. Kita dah nampak income ni banyaknya, ya Allah, jadi manager, biasa jadi manager, lepas tu dapat insentif banyak. Macam mana kita nak buat ni? Itu kena tanya orang simu kita. Tapi kita tengoklah pada 5 langkah tu yang penting. 5 langkah yang Ustaz Syuk present tadi. Kalau kita boleh mengikut 5 langkah tu, bermakna kita listkan nama-nama itu, listkan nama-nama yang ada dalam handphone kita. Alright, kita follow up, kita hantar message, follow up dengan dia. InsyaAllah kita share, kita buat sharing. Saya pun baru lepas virtual online workshop kan. Jadi kita ada banyak platform buat masa sekarang ni. Untuk nak jumpa one to one, nak jumpa face to face memang jauh sekali boleh jumpa. Okay. Jadi kita ambil kesempatan ni untuk gunakan virtual online ni. Kita ada platform 5 platform yang disarankan, iaitu Facebook, TikTok. Kalau untuk video ni kita buat TikTok dengan YouTube. Mana create account. Setiap account tu kita kena ada profile kita sendiri. Mana kita create profile kita, gambar yang sama. Bermakna bila kita tengok di orang tengok di profile ke TikTok ke YouTube ke, muka kita sama. Okay, mana kita buat bisnes yang sama. Nanti kalau video. Gambar-gambar di-uploadkan di IG. IG ni umpama kita punya storage untuk kita punya produk-produk, gambar-gambar produk. Mana kita gunakan social media ni untuk perkenalkan. Mana bagi awareness kat orang yang kita buat produk Forever Living. Jadi untuk buat sharing di Facebook, IG dan juga TikTok untuk video. Baik. Satu lagi apa? Facebook. Jadi kita utilize itu punya social media untuk dekatkan kita punya bisnes pada pelanggan. Saya pun sebelum ni saya lebih pada message pada kawan-kawan yang kenal yang dia nak buat bisnes, yang saya tengok yang siapa nak dibantu, kita tolong. Tapi taklah, kawan-kawan kan kita ada persepsi masing-masing. Jadi kita akan tukar approach kita. InsyaAllah kita tukar approach kita. Kita open pada social media. Yang ceritakan apa yang kita buat, apa produk kita, apa kelebihan produk kita. Dan tapi jangan buat hard selling dalam social media ni. Kita nak beli hati kita nak beli hati di orang dulu. Kita kenalkan diri kita kenalkan produk kita. Bila dah kenal, dia dah senang dengan kita, baru kita promote produk. Baru kita promote macam mana nak buat bisnes. Okay, tapi itu soft selling. Pun jangan hard selling, buat soft selling. Okay. Baik, boleh. InsyaAllah. Sebenarnya memang best lah bila kita share pasal income ni kan. Cuma ini memang gambaran awal lah untuk kita tarik prospek. Macam mana kita nak dapat tu? Untuk dapat benda tu semua, of course kita kena
Back to basic. 3 konsep, 5 langkah. 5 langkah tu lah yang paling penting saya Yusof share tadi. And then of course kita kena maintain high energy setiap masa. Lepas tu kena sentiasa ada strategi yang bagus. Dan yang paling penting kita kena bina the power of team. Team yang nak bersama-sama dengan kita ni. Untuk develop. So, saya sangat syukur hari ni sharing daripada Ustazah Syafidah, daripada Ustaz Yusof, daripada Tuan Vincent. Semua memang sangat membantu kita. Siapa rasa macam rasa best hari ni, dapat banyak ilmu baru. Jadi kalau saya seorang je yang share contohnya kan, saya pun tak mampu nak share yang terbaik. Tapi bila kita gunakan semua orang cuba sharing, belajar sharing, benda tu dia akan jadi result yang lebih power. Bantuan Allah bersama dengan jemaah insya-Allah. InsyaAllah. So fokus setiap orang, fokus secepat mungkin sempurnakan 5 orang. No. Yes. Fokus apa yang kita nak capai. So hari ni dah 8 hari bulan. Kita kena ingat bulan 2 tak lama. Kita ada 28 hari je. Jadi settlekan cepat. Saya tengok dah ada dah yang buat 3 sisi, 4 sisi. Kalau boleh settle 5 sisi sebelum 15 hari bulan. Bagi supaya kita boleh cepat bantu kita punya team. Boleh insya-Allah? Okey ke semua? InsyaAllah Boleh? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Cuma produk je lah tak ada, tak cukup. Itulah pasal. InsyaAllah. Ujian nak jadi power ni ada ujian. Produk laku keras. Itu salah Produk satu tak keras, poin. produk laku keras. Salah satu poin tu untuk beritahu customer kita, ini produk laku keras ni. So kena cepat. Ada je stok, kena grab terus. Alright. InsyaAllah. Jadi next GP Isnin depan. Siapa nak ambil ni? Siapa nak ambil slot? Ustaz ni ambil Ustaz ni. Ustaz Nik dah janji dah tadi. Ustaz Nik mana Ustaz Nik? Masya Allah Ustaz Nik, lama tak dengar suara dia. InsyaAllah boleh Ustaz Nik. Saya nak show lagi satu boleh? Boleh. Tuan Khairul. Mana Tuan Khairul? Tak Ada apa, dia ni. kita ambil yang mudah-mudah dulu pun tak apa. Ambil satu topik, seorang satu topik. Tuan Khairul boleh ni? Boleh Tuan Khairul? Saya tulis nama dulu lah InsyaAllah boleh dicuba. Amin. Ya Allah, tunaikan hajat dia. Mantap. InsyaAllah. Okey. Lagi. Kita perlukan 4 orang. Tips pilih bisnes. 3 konsep, 5 langkah, 5 ciri utama dan mungkin kita boleh buat demo juga kalau siapa yang nak request demo. Okey je, kita boleh buat demo absorbency ke. Yang ada lah, produk yang ada. Yang tak ada tu simpan dulu Jangan kita move on. InsyaAllah produk tu on the way. Jangan risau. Tuan Nik boleh, Tuan Nik Zulfikar. InsyaAllah kita buat ni demo produk. Senang je insyaAllah. Boleh Tuan Nik. InsyaAllah Okey, saya tulis So Isnin depan Isnin depan. Siapa nak jadi host? Bos kita Abang Jago macam mana Abang Jago? Okey ke Abang Jago? Abang Jago ambil host. Ambil lah 5 ciri utama ke. Sempoi. Ahli ada ke? Mana tahu? Masya Allah. Ustazah ajar ke mana tahu nak jadi MC ke jadi host.
Boleh masuk shore. Sure InsyaAllah. lah. InsyaAllah. Dia ini depend sama roster tapi boleh leverage juga ni insyaAllah. Tim Din ada Tim Din. Siapa lagi? InsyaAllah boleh diusahakan. Boleh wakil ni, boleh wakil tim insyaAllah. Okey. Ustaz Pantun ada tu. InsyaAllah. Ustaz Pantun pun sama juga. Dia kena cover balik tu. Hari ni Kodok tu penyanyi Ustaz. Ustaz Pantun tak sihat hari ni. Banyak makan pantun. Memang nampak lah nama Ustaz. Allah. Syafakallah, syafakallah. Okey, so saya tulis nama ni dulu. Nanti saya nak buat poster nanti kita ni balik So semua boleh get ready lah insyaAllah untuk buat sharing. InsyaAllah bila kita banyak sharing, Allah bagi lebih lagi insyaAllah. Bagi value. InsyaAllah. Okay, so sampai sini je lah malam ni. So cabaran bulan ni insyaAllah buat yang lebih baik lagi. Upgrade. Upgrade kita punya energy. Upgrade kita punya team. Upgrade kita punya fokus. Upgrade juga kita punya doa. Doa minta dengan Allah. Semoga Allah mudahkan. Kalau Allah nak mudahkan, sekejap je. Kalau Allah nak kata benda tu sekelip mata je boleh jadi. So kita kena banyak buat perkara yang boleh tarik bantuan Allah. Sedekah, banyak bantu orang, bantu jemaah dan sebagainya insyaAllah. Bila kita dapat bantuan Allah, semua benda akan senang je dalam hidup ni insyaAllah. InsyaAllah Ustaz Tuan Izzat ada nak sambung apa-apa lagi? Last speech. Sikit je. Tadi kita mentoring dengan Ustaz Zamzam. Saya sukalah nak share sebab kita tak nak buang masa. Masa kita ni sangat bermanfaat. Tak boleh tarik balik, tak boleh ganti. Jadi masa yang sangat bermanfaat inilah kita nak guna sebaiknya. Dan baik sangat tu bila dah jadi manager lah. Bila dah jadi manager dan leverage, duplicate. Manager satu sebab dia punya untung besar. Lepas tu leverage tu, satu kalau kau dah manager kau ada result. Lepas tu kau income, kau pun dah ada skill, kau dah boleh coaching. Lepas tu kau leverage, maksudnya kau duplicate. Duplicate bukan sekali ganda, 2 kali ganda, 3 kali ganda, 4 kali ganda. Benda tu akan sentiasa berlaku. Jadi kena cepat duplicate. Ni skill duplicate ni kita sama-sama belajar lah. InsyaAllah dan dengan bimbingan Aziad, insyaAllah kita boleh duplicate banyak. Alhamdulillah, terbaik. Tadi saya dengar Tuan Vincent sharing tadi jam bonus tu. Memang padu lah. Masya Allah. Banyak sebenarnya kita boleh dapat. So jom kita sama-sama fokus buat yang terbaik insyaAllah. Memanglah Ustaz Zubair bakal manager. Dia punya energi lain macam. InsyaAllah. Tak sebaik pun ada senyuman-senyuman tu insyaAllah. InsyaAllah. Lepas tu kita nak kena, Alhamdulillah, Allah datangkan tim kan. Lepas tu tim yang paling best, kita punya rumah kita sendirilah. Rumah kita support kita hari-hari, kita cakap benda yang sama, kita ada vision, kita cakap pasal vision kita, impian-impian kita nak balik Johor, nak dua orang tua, nak 5 orang tua, nak happy, hidup ni nak kena happy. Jadi pentinglah kita libatkan masa dalam usaha kita insyaAllah. Yes. Last kali memang benda paling best ni bila kita review balik impian. Yang paling best kali impian bersama. Tu yang best tu. Til jannah orang kata.
Barulah semangat. Ustaz Zubair, boleh tu duplicate lagi. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. So sampai situ je hari ni. InsyaAllah start minggu ni sebenarnya saya dah mula dah setiap 7.30 pagi akan ada morning booster dekat FB group, FB page, FB group Akademi Bisnes Aziad. So boleh ambil energi kat situ insyaAllah. Maybe next time kalau kita boleh buat giliran siapa yang nak share energi pagi kat situ kan. Sebab pagi ni penting. Pagi kalau kita down, the whole day kita akan down. Tapi kalau pagi kita punya energi kuat, insyaAllah boleh tarik semua benda-benda yang positif. So tu je lah insyaAllah. Jom kita ambil grup foto. Siapa yang masih ada dalam ni? Boleh buka kamera. Ya itu. Okay, jap. Satu, dua. Allah Maulana Yusuf. Sihat, semoga sihat Ustaz Bantul. Senyum selalu. Mana yang belakang-belakang ni belum ada ni, kamera diorang ni tak buka ni. Okey. Dah ke? Dah pegang botol ni. Sebentar.